Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Kepada semua murid tahun 3 Sekolah Masyarakat Balik Pulau yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah hari ini dapat sama-sama kita meneruskan pembelajaran kita. Masih kita dalam tempoh PKP, kan kita belajar di rumah dan kita belajar secara online pada hari ini. Dan insyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk baru, kan, tajuk baru yang ada dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 3. Kita nak belajar apa hari ini? Kita akan belajar tentang adab. Kamu boleh tengok daripada slide yang Ustaz telah sediakan kepada kamu, iaitu kan tajuk yang sama-sama kita akan kupas dan sama-sama kita akan bincangkan untuk kefahaman kita semua, dan kalau boleh kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Murid-murid yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita. Apa tajuk kita? Tajuk kita iaitulah jaga adab tidurmu. Kalau dalam buku teks kamu, kan kamu boleh buka buku teks kamu yang ada di tangan kamu pada hari ini pada muka surat 122. 122, jaga adab tidurmu. Hari ini kita akan tengok dua perkara, iaitu amalan sebelum tidur dan juga amalan selepas bangun tidur. Boleh kan murid-murid yang dikasihi dan dirahmati Allah? Dan semua dah buka buku teks kan sambil-sambil kita melihat video ini, sambil-sambil kamu membaca ataupun melihat buku teks. Dan Ustaz ambil kan daripada buku teks kamu untuk memudahkan kamu faham, insya-Allah. Murid-murid yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalan pertama daripada Ustaz. Apa yang kamu nampak daripada gambar ni? Kan gambar apa ni? Kan gambar kucing, no? Kan siapa suka kucing? Kan Ustaz pasti, kan Ustaz percaya semua pakat suka kucing, dan mesti ada yang kata, "Oi, comelnya kucing-kucing ni, kan tidur comel je." No? Kan kadang-kadang kan mana yang ada kucing tu mungkin kan dia tidur dengan kucing dia. Kan malam-malam dia ambil kucing, dia tidur sekali dengan dia. Bukan kita nak cerita pasal kucing, no? Kan kita nak cerita pasal tidur. No, kucing kan dia tidur, mak kita pun tidur. Apa amalan kita? No, amalan sebelum tidur. No, kan semua mengantuk, kan semua akan tidur. Kan jadi apa perkara yang boleh kita buat sepanjang ataupun sebelum kita tidur, kan? Maka dalam Islam kan ada cara-cara dia. Dalam Islam telah gariskan beberapa perkara ataupun amalan-amalan yang boleh kita lakukan sebelum mana kita tidur. Antaranya adalah yang pertamanya, kan yang pertama dalam kotak kamu, dan kamu boleh tengok dalam video ini. Yang pertama adalah tidur awal. No, bagi murid, kan khususnya kamu baru tahun 3 kan. Tahun 3 jangan tidur lewat sangat. Nah, walaupun tak tahu, no, kan ramai yang nak tidur lewat. Tidur lewat bagus tak? Tak apa bagus. No, paling bagus kan, paling elok adalah tidur awal. No, kerana masa kamu tidur ni kan masa yang paling baik. Peringkat kamu tidur ni adalah 8. No, 8 jam ke atas. No, kan takut tak tidur awal, dia tidur lambat. No, malam dia jadi burung. Malam dia jadi apa? Kan jadi burung hantu. No, dia jaga malam. Siang kan dia lena. Kan kita tak mau. No, malam untuk lena, bukan untuk berjaga kan. Kan siang untuk kita berjaga. Tapi kadang-kadang kan ada yang terbalik. Pasal apa? Dia kalut main game. Kan. Yang pertama kan amalan sebelum tidur adalah kena tidur awal, no, setiap malam. Yang kedua, apa dia yang kedua agak-agak? Yang kedua adalah berwudu. Kan sebelum tidur, kan nak pergi tidur tu, kan pergilah ambil air sembahyang. No, boleh tak tidur tanpa sembahyang? Boleh, kan, tak ada masalah. Tapi paling baik dengan berwuduk. No, kan berwuduk tu kan mensucikan diri kita. No, kita pergi ambillah wuduk. No, kadang-kadang dia tak mau, dia rasa payah kan, padahal dia pergi tandas dah. Kan dia pergi buang air kecil dah.
kan dia pi kadang-kala dia pi tandas dulu sebelum tidur. Dia tak mau nak ambil sembahyang. Kan pasal apa? Kan kalau boleh lepas ni insya-Allah kan kita boleh amalkan, iaitu dengan kita mengambil air sembahyang sebelum tidur. Bila mana kita ambil sembahyang, maksudnya di badan kita akan bersih sepanjang malam. Sampailah kita bangun pada keesokan harinya. Okey, itu yang kedua. Seterusnya, yang ketiga adalah kan sebelum mana tidur, maka kita diminta untuk mengibas tempat tidur. Apa maksud mengibas tempat tidur ni? Iaitu kita kibas, kita bersihkan tempat tidur kamu. Kan bantal kamu, selimut kamu, kan tilam kamu. Kamu kibas dulu. Sebab apa? Takut kan ada benda ataupun binatang yang berbisa, kan risaulah, kan ada apa? Ada lipan ke, kan ada lipas ke, ada kalajengking ke, takut lagi bahaya ada ulang. Kan tidur lah ingat pantai dekat rupanya ulang. Kan bahaya tu. Kan kena check, kena kibas. Ataupun ada cicak, kan tidur tu dia cicak naik atas kepala, kan tak kegeli, kan ataupun lipas merayap atas badan. Geli, kan ustaz pun geli, kan, dan pastinya kan murid-murid pun geli, kan bila mana ada binatang-binatang yang kita tak suka ada di tempat kita. Kan lepas tu sebelum nanti kita tidur, kita kena bersihkan, kibas dulu kan tempat tidur kita supaya bersih. Kan tempat tidur kita kena bersih. Kan janganlah tempat tidur kita tu penuh dengan habuk, kan penuh dengan sampah. Kan kadang-kadang geli juga, kan geli tengok orang boleh tidur dalam keadaan biliknya bersepah, kan kita tak mahu. Kita tak mahu benda itu jadi kepada diri kita. Okey, itu yang berapa? Yang ketiga. Okey, seterusnya yang keempat adalah kita membaca basmalah. Kan senang ya. Basmalah tu apa? Iaitulah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita nak letak kepala kita atas bantai, kan. Kita bacalah bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha mengasihani. Itu yang keempat. Yang kelima apa dia? Yang kelima, tidur, kan disunatkan tidur mengiringi sebelah kanan. Kan maksudnya kamu tidur, kan dada kamu ni, kan dada kamu menghadap ke arah kiblat. Kan menghadap, paling baik adalah menghadap ke arah kiblat. Akan mengiringi sebelah kanan. Maksudnya kan tangan kanan berada di bawah, tangan kiri berada di atas. Maksudnya apa? Kan maksudnya kamu mengiringi, bukan menerak. Kan kadang-kadang kan ustaz tahu kan kamu tidur menerak. Ada tidur gaya Superman, kan ada tidur gaya Ultraman pun ada. Lebih teruk lagi dia mengigau, tidur berjalan. Kan ni lagi bahaya. Kan lagi susah. Kan paling baik adalah kan tidur. Nak tidur tu mestilah tidur secara mengiringi sebelah kanan. Okey, yang terakhir apa dia? Kan amalan sebelum tidur yang terakhir adalah membaca doa sebelum tidur dan berzikir kepada Allah. Sebelum tidur ni mestilah kena baca doa, kan ada doa dia, ada doa sebelum tidur. Okey, siapa tahu doa sebelum tidur? Siapa baca angkat kening? Kan semua tahu, kan pendek je doa dia. Apa doa dia? Okey, jom sama-sama ikut ustaz kita baca doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Sekali lagi, sama-sama kita baca doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku dihidupkan dan aku dimatikan. Kan itu doa sebelum tidur. Okey, jadi pesanan ustaz
antara benda yang boleh kamu lakukan sebelum mana kamu tidur adalah, kalau boleh kan, Ustaz tak tahu semua dah hafal 3 hul. Apa dia 3 hul tu Ustaz? 3 hul tu adalah surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua surah apa? Surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Dan yang ketiga surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kan kalau Nabi buat lagu mana tahu adik-adik? Nabi buat lagu mana? Murid kan Nabi sebelum mana dia tidur, Nabi angkat tangan macam doa ni. Macam doa, Nabi baca 3 qul, kan 3 qul yang sebut tadi tu. Qul a'udzu binnas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Nabi hembus di tapak tangan. Macam sahabat ni. Kemudian Nabi buat apa? Nabi letak tangan di atas kepala dan sapu badan sampailah ke kaki. Tu perkara sunat ke perkara amalan yang boleh kita lakukan sebelum tidur. Sebab apa? Nabi bagi tahu kat kita, kan, siapa yang baca 3 qul tu boleh terhindar daripada gangguan. Kan gangguan apa? Gangguan jin dan iblis. Okey, habis kita yang pertama amalan sebelum tidur. Seterusnya kita tengok perkara yang kedua. Okey, gambar yang kedua apa dia ni? Mak kucing juga. Tadi kucing tidur. Kan ni kucing mengeliat. Nah kan kucing bangun tidur kan, dia baru bangun tidur. Kan. Comel tak kucing ni kan? Comel dia tengok siapa yang tidur lagi ni. Kan. Okey, kita nak tengok yang kedua adalah amalan selepas bangun tidur. Ada berapa? Dalam buku teks kamu muka surat 123 ada 5 sahaja. Okey, yang pertama apa dia? Amalan selepas bangun tidur, membaca doa bangun tidur. Okey, tadi kita baca doa sebelum tidur. Sekarang ni bila mana dah bangun tidur, kita kena baca doa bangun tidur. Kan siapa yang dah hafal doa bangun tidur? Ataupun pagi tadi kan, yang siapa yang bangun tidur dia tak baca lagi doa bangun tidur. Kalau tak baca lagi, kena bacalah ni. Jom sama-sama ikut Ustaz kita baca doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati, yakni membangunkan kami dari tidur, dan hanya kepadanya, yakni kepada Allah kami dikembalikan. Akan ni doa bangun tidur. Kan senang je nak hafal kan, pendek sahaja. Okey, yang seterusnya yang kedua apa dia? Amalan selepas bangun tidur. Iaitulah dah bangun tidur mestilah kena kemas tempat tidur. Jangan tinggal berselerak. Walaupun kamu kalut, contoh lepas nak main sekolah kan, kalut bangun terlewat, kalut main sekolah, tinggal berselerak, bantai atas kepala kan, selimut bawah katil kan, macam-macam kan, baju kan atas kepala katil, seleraklah bilik dia. Tak boleh. Kan kena kemas apa? Tu bilik kamu, kan tu tempat tidur kamu. Takkan nak suruh waling kemas. Kamu kenalah kemas sendiri. Okey, seterusnya yang ketiga adalah membasuh tangan. Kenapa kena basuh tangan Ustaz? Waktu malam, waktu kita tidur ni, kan kita tak tahu tangan kita ni pegang apa. Kan siapa boleh bagi tahu Ustaz waktu tidur tangan dia duduk atas dada dia? Tak tahu. Kan bila tidur ni dia kan sedap apa? Kan dia tidur tambah tidur mati kan, mengeruh macam. Dia tak tahu duduk tang mana tangan dia. Kadang-kadang ada tangan tengah-tengah malam tangan korek hidung, kan tengah malam tangan korek telinga, kan lepas tu tangan tak bersih. Iaitu amalan selepas kita bangun tidur adalah kena basuh tangan. Jangan pergi makan dulu, ni dok pergi cari makan dulu, makan kan tak dengan tak basuh tangan tak boleh, kan tak cuci. Nak elok basuh tangan terlebih dahulu. Seterusnya
Yang keempat adalah membasuh muka dan mensucikan hidung. No, kan kita basuh muka, maksudnya dengan kita pergi mandilah kan, ataupun kita kan kalau kita bangun subuh tak mau nak mandi lagi kan, mungkin sejuk, ambil air semayang kan, basuh muka, basuh hidung kan, basuh tangan, basuh kaki dan sebagainya. Dengan kita bila mana bangun pada tidur kena bersihkan badan kita. Karena waktu tidur saya sebut tadi kan, kita tak tahu kita buat apa waktu tidur kita. Kadang-kadang tidur kan, mata tutup tapi tangan jalan merata. Kan kamu pernah tengok kan orang tidur kan, ataupun adik kamu ke kan, kakak kamu ke abang kamu tidur kan, dia tidur mata tutup tapi kan tangan kaki dia jalan merata, kuning pusing sana pusing sini, menerap sana menerap sini kan. Itu contohlah kan tidur-tidur yang ada. Okey. Seterusnya yang terakhir apa dia? Yang terakhir kalau boleh amalan selepas bangun tidur ni adalah bersiwak. Apa dia bersiwak? Ataupun memberus gigi. Siwak itu adalah yang kita menggunakan kayu sugi kan. Mungkin kamu tengok kayu sugi kan. Atau berus gigi. Contoh gambar adalah seperti berikut. Tu ada gambar berus gigi. Itu berus gigi. Sebelah berus gigi itu kepada kayu sugi. Bersiwak guna apa? Guna kayu sugi. Bukan guna kayu pokok moktan. Tu tak nama bersiwak. Kan bersiwak ni menggunakan kayu sugi. Okey, itulah perkara yang sama-sama kita belajar untuk hari ini. Akan dua perkara yang perlu kita lakukan. Amalan saya dah terang kepada kamu semua, amalan sebelum tidur dan juga amalan selepas bangun tidur. Mudah-mudahan insya-Allah akan memberikan ilmu dan manfaat kepada kita dan sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Okey, yang terakhirnya apa tugasan yang perlu kamu buat? Okey, tugasan untuk minggu ni adalah ustaz minta kepada semua untuk rakamkan satu video, iaitu video rakaman membaca doa sebelum tidur dan doa selepas tidur. Kemudian hantar kepada apa? Hantar kepada ustaz ataupun Ustaz Akmal. InsyaAllah mudah-mudahan kan perkara ini memberikan peluang kepada kita untuk kita menghafaz dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Okey, itu saja pembelajaran kita pendidikan Islam pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam masa ataupun dalam waktu yang lain. Moga-moga insya-Allah kan kita semua beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.